Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah memberi kelapangan waktu kepada kita, dapat kita sambung kembali kuliah sirah menggunakan kitab Sirah Nurul Yaqin, ringkasan Sirah Nurul Yaqin. Kita sampai muka surat 9 dalam tajuk Musafir kali kedua ke Syam. Safratuhu thaniyah ila Syam. Fil khamisah wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan thaniyatan fi tijaratin li Sayyidati Khadijah. Ketika berumur 25 tahun, baginda sekali lagi bermusafir ke Syam, ke satu tempat nama Busra di Syria, dalam urusan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Nabi bawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah. Wa kanat dhata syarafin wa malin. Sayyidatina Khadijah ni seorang perempuan yang mulia dan mempunyai harta. Orang kaya lah. Perempuan yang berniaga. Sayyidatina Khadijah ni perempuan yang baik. Dia pada zaman jahiliah dia dikenali dengan panggilan At-Tahirah. At-Tahirah, perempuan suci. Kerana dia menjaga kehormatan diri. Nabi Muhammad terkenal dengan panggilan Al-Amin. Khadijah terkenal dengan panggilan At-Tahirah. Nama penuh dia Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibu kita semua orang-orang yang beriman. Kalau di kalangan perempuan, dialah perempuan pertama yang memeluk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia buat perjanjian mudharabah, dia ada modal, dia ada barang. Jadi Nabi bawa modal barang-barang dan duit Khadijah, Nabi meniaga. Nabi meniaga, untung bahagi dua. Jadi untung dah disepakatilah berapa peratus untung dekat Nabi, berapa peratus untung kepada pemodal. Jadi itu dipanggil akad mudharabah, pembahagian untung mengikut peratus. Baik. Dalam perjalanan ke Busra ni, Khadijah dia suruh pekerja dia nama Maisarah. Maisarah ni lelaki, bukan perempuan. Maisarah ni lelaki, bukan perempuan. Orang Melayu kalau Maisarah, perempuan. Arab Maisarah ni Maisarah lelaki. Jadi menemani perjalanan Rasulullah. Maisarah pekerja Sayyidatina Khadijah. Dialah teman Rasulullah pergi ke Busra, pergi dan balik. Dan Maisarah ni dia balik, dia cerita dekat Sayyidatina Khadijah akhlak mulia Rasulullah, berniaga, tak tipu orang, mulut manis, melayan tetamu dengan baik, dapat untung yang banyak. Selain itu, Maisarah ni juga dia lihat perjalanan Rasulullah ni
dipayungi awan. Walaupun pergi musim panas, rasa macam tak panas pun. Rasa kedup. Perjalanan pi dan balik tu selesa, tak rasa panas, tak macam selalu. Ini satu benda pelik, luar biasa yang disebut irhasat. Luar biasa sebagai persediaan Nabi akan dilantik menjadi Rasul satu hari nanti. Baik. Memang Sayyidatina Khadijah ni dia tasta'jirur rijal fi maliha, beliau mengupah beberapa orang pekerja lelaki untuk menguruskan hartanya, yakni perniagaannya. Beliau memilih baginda untuk kerja ini kerana mendengar tentang benarnya, jujurnya dan budi pekertinya yang mulia. Dia duduk dengar. Jadi dia pun berkenan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah, baginda musafir ke Syam bersama khadam Khadijah yang bernama Maisarah. Faba'a wabta'a wa raja'a biribhin azimin. Mereka berdua melakukan urus niaga dan pulang dengan keuntungan yang banyak. Tak lama lepas itu Khadijah pun meminang Rasulullah. Khadijah pun hantar rombongan pergi bincang dengan Abu Talib, pak saudara Nabi yang duk jaga Nabi, menyatakan kehendak hati. Tak salah. Orang perempuan minang orang lelaki ni tak salah. Tapi dengan penuh adab lah. Datang bincang dengan Abu Talib. Abu Talib pun tanya Nabi. Nabi pun bersetuju. Kemudian mengikut adab dan adat. Mengikut adatnya, sebelah lelaki lah yang kena minang perempuan. Maka Abu Talib bawa rombongan masuk meminang Sayyidatina Khadijah. Adat pun tak boleh diketepikan. Walaupun kalau kita tengok asalnya Khadijah yang teringin dekat Nabi, tapi Abu Talib tetap meraih adat rombongan keluarga lelaki masuk minang keluarga Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. 2 bulan selepas pulang dari Syam, baginda berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah yang meminang baginda. Khadijah berumur 40 tahun. Dia ada 2 riwayat. Ada kata umur 40 tahun. Ada satu riwayat lagi, Sayyidatina Khadijah waktu ni umur 28 tahun. Rasulullah 25. Tak apalah, itu khilaf. Dalam ilmu riwayat hadis ni ada 2 riwayat. Umur Sayyidatina Khadijah 28 ke 40. Ada 2 riwayat. Dalam kitab ni disebut Khadijah berumur 40 tahun dan baginda Rasulullah pula berumur 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijatun bi Abi Halah wa qad mata walahu waladun minha ismuhu Halah. Sebelum berkahwin dengan Rasulullah, Khadijah sebelum itu berkahwin dengan seorang lelaki nama Abu Halah. Ni suami dia yang lama. Dia janda. Suami dia mati. Nama Abu Halah. Wa qad mata. Suaminya telah mati. Walahu waladun minha ismuhu Halah. Mereka berdua, Khadijah dengan Abu Halah ni, dapat anak, mempunyai seorang anak lelaki bernama Halah. Ha alif lam ta marbutah. Halah. Abu Halah ni suami Khadijah yang dulu, atau nama sebenarnya Malik. Dipanggil Abu Halah sebab Khadijah dengan Malik itu kahwin, dapat anak nama Halah. Halah ni anak tiri Rasulullah lah. Halah ni anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun Islam. Dia Islam. Dia pernah datang ke Madinah
Waktu tu Nabi sedang berehat, tidur tengah hari, qailulah. Bila dia mai, isteri Nabi Sayyidatina Aisyah pun geraklah. Wahai Rasulullah, anak tiri mai tu, anak Khadijah. Siapa? Halah mai. Maka Nabi pun bangun. Nabi peluk dia. Dan riwayat Imam Tabrani, Nabi peluk dia. Dan Nabi sebut, halah. Rindunya Nabi. Nabi ulang 3 kali. Halah. Nama orang tu. Bukan halah. Bukan macam tu. Kita orang utara halah. Ha alif lam ta marbutah. Anak tiri Rasulullah. Dia Islam. Kemudian anak Khadijah dulu sebelum kahwin dengan Nabi tu, anak dengan Abu Halah ni yang kita sebut asal Halah. Ada seorang lagi nama dia Hindun bin Abi Halah. Hindun ni pun laki. Halah laki, Hindun pun laki. Ni satu lagi orang Melayu kalau Hindun perempuan. Arab ada Hindun perempuan, ada Hindun laki. Okey, Hindun bin Abi Halah. Laki lah Hindun tu. Kalau tuan-tuan dan perempuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmizi akan jumpa nama Hindun bin Abi Halah. Akan jumpa satu riwayat daripada cucu Nabi Al-Hasan bin Ali. Cucu Nabi Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan ni kata dia jumpa pak saudara dia, Khali. Dia kata Khali, haddathani Khali, pak saudaraku sebelah mak aku. Mak Hasan ni Fatimah. Pak menakan belah Fatimah ni tak ada yang lain dah. Fatimah anak Nabi. Anak Nabi yang laki-laki semua mati waktu kecil-kecil. Jadi pak menakan sebelah Fatimah yang hidup ni hanyalah anak tiri Rasulullah, anak Sayyidatina Khadijah, iaitu Hindun bin Abi Halah. Wa kana wassafan. Hindun bin Abi Halah ni anak tiri Nabi, pak penakan kepada Al-Hasan bin Ali. Dia ni wassafan, dia pandai cerita sifat Nabi. Dia boleh cerita tu sampai orang terbayang macam mana pipi Nabi, macam mana hidung Nabi, macam mana mata Nabi. Wassafan, dia pandai dengan mulut dia tu, dia boleh menyifatkan Nabi tu sampai orang faham, boleh tergambar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar sama dah, anak tiri Rasulullah, anak Khadijah yang dengan suami dulu, dua orang lelaki, seorang nama Halah, seorang lagi nama apa? Hindun. Halah bin Abi Halah, Hindun bin Abi Halah. Okey. Sebenarnya Sayyidatina Khadijah ni dia ada lagi suami, seorang lagi. Kira Rasulullah ni suami ketiga dia. Suami pertama dia nama Abu Halah atau nama betul Malik, dipanggil Abu Halah. Suami kedua dia, pertama tu suami pertama mati, kahwin dengan suami kedua pun mati juga. Nama Atiq, Ain Ta Ya Qaf, Atiq bin Abid. Atiq bin Abid Al-Makhzumi, Bani Makhzum. Dengan Atiq bin Abid, Sayyidatina Khadijah dapat anak perempuan seorang. Nama apa? Nama Hindun. Ini Hindun perempuan pula. Hindun binti Atiq. Dia masuk Islam, tapi dia tidak meriwayatkan sebarang hadis. Dia masuk Islam, dia jadi sahabat perempuan, sahabiah. Orang panggil dekat Hindun bin Atiq ni, orang panggil dia At-Tahirah. Macam gelaran Khadijah juga, At-Tahirah. Macam tu. Jadi Khadijah sebelum kahwin dengan Nabi, dia kahwin dengan dua orang lelaki. Yang pertama Malik, atau lebih dikenali dengan panggilan Abu Halah. Dapat dua orang anak, Halah dengan Hindun. Dua-duanya lelaki. Hindun lelaki, Hindun bin Abi Halah. Kemudian lepas Abu Halah tu mati, Khadijah kahwin dengan suami baru, suami kedua nama Atiq bin Abid Al-Makhzumi. Dapat anak perempuan pula. Nama Hindun
binti Abid. Jadi anak Khadijah 3 orang lah sebelum kahwin dengan Nabi. Halah, Hindun laki, dan ada seorang lagi Hindun perempuan. Tu kahwin dengan Nabi dapat berapa orang anak pula? Dapat 6 orang anak. 2 lelaki, 4 perempuan. Hak laki nama Qasim. Tu anak sulung tu Qasim, Al-Qasim. Dikenali dengan panggilan At-Tayyib, budak baik At-Tayyib, Qasim At-Tayyib. Anak laki yang kedua nama Abdullah, dikenali dengan panggilan At-Tahir, suci. Baiklah juga, suci baik. Abdullah At-Tahir. Kemudian 4 orang anak lagi perempuan, iaitu Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah. Kita nak syafaat Nabi, kita nak Nabi bantu kita di akhirat, tolong kita, selamatkan kita depan Allah nanti, kena kenal sungguh-sungguh lah Nabi, isteri Nabi. Ni isteri Nabi ni sebaik-baik wanita dalam dunia ini, Sayyidatina Khadijah, berkahwin sebanyak 3 kali. Dengan Abu Halah, dengan Atiq bin Abid, kemudian dengan Muhammad bin Abdullah, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad ada 6 orang anak, dengan Atiq bin Abid seorang anak, dengan Abu Halah 2 orang anak. Jadi 6 1 2 berapa? 9 orang anak Sayyidatina Khadijah, dan semua anak dia Islam kesemuanya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kita cerita tentang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tadi saya sebut anak Sayyidatina Khadijah yang nama Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah ni dia pernah sebut, dia kata, ana akramun nas aban, akulah semulia-mulia manusia. Allah muliakan aku dengan aku mendapat bapa terbaik, wa umman, ibu terbaik, wa akhan, saudara lelaki terbaik, wa ukhtan, saudari perempuan terbaik. Aku sebaik-baik manusia kerana ayah aku manusia terbaik, mak aku mak terbaik, saudara lelakiku saudara lelaki terbaik, saudara perempuanku pun saudara perempuan terbaik. Siapa dia? Ayah dia Hindun bin Abi Halah ni, dia kata ayahku ayah terbaik iaitu Rasulullah. Rasulullah tu ayah tiri lah. Ayah tiri pun macam ayah betul lah. Ayahku Rasulullah, makku Khadijah, saudara lelakiku Al-Qasim, anak Nabi Al-Qasim, dan saudari perempuanku Fatimah, ukhti Fatimah. Abi Rasulullah, ummi Khadijah, wa akhi Al-Qasim, wa ukhti Fatimah. Begitu. Hindun bin Abi Halah. Waqad aqamat ma'a Rasul 25 sanatan. Khadijah hidup bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun. Rumah mereka di Mekah. Kalau kita sa'i Safa Marwah tu, rumah Nabi bersama Sayyidatina Khadijah ni dekat dengan Marwah, Bukit Marwah. Selama 25 tahun, walam yatazawwaj ghairaha, baginda tidak berkahwin dengan wanita lain hatta tuwfiyat, sehingga Sayyidatina Khadijah wafat. Jadi Sayyidatina Khadijah ni dia banyak berkorban wang ringgit dia membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita tengok pula umur Nabi 35 tahun menjadi hakim di antara Quraisy dalam isu peletakan batu Hajar Aswad. Ketika baginda berusia 35 tahun, Quraisy meruntuhkan Kaabah dan memperbaharui binaannya. Berlaku banjir, Kaabah runtuh.
Kaabah pun jadi tak elok dah, runtuh. Dia tak jadi macam kita duk tengok sekarang, runtuh. Maka mereka nak buat baru. Nak buat baru. Nak buat baru ni, mereka duk bincang macam mana ni. Nak sambung binaan ke, nak runtuh recai buat lain. Kalau sambung, tak elok. Jadi, mereka bincang-bincang, kita kena runtuh reban per habis, kita buat baru. Runtuh bagi habis, buat baru. Baru cantik. Mula-mula ni ragu-ragu juga, takut Allah murka, takut dapat azab seperti mana tentera Abrahah. Seriau lah, takut. Kemudian ada seorang, nama dia Al-Walid bin Mughirah, ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Al-Walid bin Mughirah. Dia kata, nak takut apa? Niat kita ni nak buat Kaabah, nak buat bagi elok. Kita bukan nak hina Kaabah. Kita runtuh ni pasal kita nak buat lain, nak buat bagi elok. Dia kata, tak apa kalau niat kita elok, Allah tak akan turun azab. Orang tak berani, dia pun ambil alat, dia mula ketuk Kaabah bagi ni adik Ria. Dia mula ni dia bina semula, dan dia paling banyak memberi duit. Kemudian buat kutipan, Al-Walid bin Mughirah, ayah kepada Sayyiduna Khalid bin Al-Walid, dia bagi sumbangan 2/3 daripada Kaabah tu duit dia. Kaya dia. Cuma sayangnya dia tak memeluk Islam. Sayang dia tu lah, dia tak masuk Islam. Dia kaya, dia taja pembinaan tu, 2/3 duit dia seorang, selebihnya mereka buat kutipan. Bila buat kutipan ni, mereka buat syarat pula, kita nak duit yang halal. Mereka pun tahu halal haram. Kita nak duit halal, kita tak mau duit pelacuran, kita tak mau duit penzinaan, kita tak mau duit jual arak apa, nak duit betul-betul bersih. Maka mereka pun pakat kutip dana, dapatlah bina Kaabah, tapi tak dapat duit banyak, tak dapat duit banyak. Sebab tu dibina lengkungan depan tu nama Hijr Ismail. Sebab tu dibina Hijr Ismail. Asalnya Kaabah zaman Nabi Ibrahim, Kaabah tu bukan 4 segi, dia depan tu pun naik batu tinggi. Tapi oleh kerana masyarakat Arab ni kutip duit tapi tak dapat untuk menyempurnakan binaan Kaabah, kerana mereka syaratkan duit yang benar-benar suci, halal, maka depan Kaabah tu hanya dibuat lengkungan Hijr Ismail sebagai penanda ini pun Kaabah. Cuma mereka tak boleh nak bina sampai atas. Ketika Nabi berada di Madinah, setelah pembukaan kota Mekah, duit pun banyak. Nabi kata Nabi pernah bercadang nak penaik bata lah dekat Hijr Ismail. Tapi Nabi tak jadi buat, takut timbul fitnah. Kerana orang ramai baru masuk Islam, takut jadi kontroversi. Nabi kata orang ramai baru masuk Islam, aku cadang nak bina Kaabah seperti desain zaman Nabi Ibrahim tu. Nak penaik bata dekat Hijr Ismail tu. Tapi orang baru masuk Islam, ramai tak faham, nanti jadi kontroversi, jadi fitnah pula. Maka Nabi tak buat lah. Macam tu. Baik. Ketika baginda berusia 35 tahun, Quraisy meruntuhkan Kaabah dan memperbaharui binaannya. Nabi turut serta lah. Baginda turut serta bersama orang ramai dalam pembinaan semula Kaabah. Baginda mengangkat batu bata bersama pembesar Quraisy dan bapa saudaranya Al-Abbas. Di sini kitab ni matan saja. Dalam hadis dihuraikan Nabi angkat bata. Batu-batu ni mereka potong bagi elok. Mereka mai letak Kaabah, buat Kaabah. Batu ni ambil dekat Jalan Ajiat. Orang duduk pergi umrah kan, duduk Ajiat, Saraya Iman. Jalan tu lah Jalan Jiyad. Ambil daripada bukit Jabal Abi Qubais. Batu tu. Macam mana ni potong, saya pun tak tahu apa alatnya. Ni potong bagi 4 segi elok. Jadi Rasulullah angkat batu bersama Al-Abbas, pak penakan Nabi. Nabi tak atas bau ni, usung atas bau ni, sehingga lekat merah lah dekat leher Rasulullah ni. Batu tajam, batu kasar, lekat merah dekat leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas buat satu cadangan. Wahai Muhammad, Nabi tak jadi Rasul lagi. Wahai Muhammad, kau ambil kain izar, kain sarung ni,
Kau angkat kain ni, macam India duk angkat kain tu. India pakai kain putih kan. Dia angkat, dia lipat, dia cucuk dekat punggung kan. Jadi Al-Abbas cadangkan kepada Nabi untuk ni nak jaga tak mau bagi luka, tak mau bagi sakit, batu tajam kasar ni. Kau angkat kain kau, tak atas bau. Kemungkinan Rasulullah ada pakai seluar pendek, seluar dalam, seluar pendek tu. Mungkin Rasulullah pakai seluar pendek. Dan Rasulullah juga pakai kain. Al-Abbas cadang angkat kain tu tak tu ni. Tinggal seluar pendek lah. Seluar katok tu kan. Jadi Rasulullah pun bila dengar cadangan tu, logik juga. Maka Rasulullah pun cuba nak angkat kain. Dah angkat dah. Angkat. Rasulullah jatuh tersembam pengsan. Allah tak bagi. Allah jaga Nabi walaupun waktu tu belum ada lagi hukum tutup aurat, haram dedah aurat. Kalau Nabi selak tu, nampak betih. Nampak paha. Allah tak bagi. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Begitu juga cerita selak kain lah. Cerita selak kain ni waktu Rasulullah kanak-kanak. Ni saya ghost time balik. Waktu Rasulullah kanak-kanak, Rasulullah pernah main sukan budak-budak kan suka neka, lari, bawa belon, bawa bola pimpong dalam sudu apa semua kan. Pecah belon, suka neka. Rasulullah main juga, main lah sebagai budak-budak memang suka main. Zaman Rasulullah kanak-kanak, Rasulullah main angkat batu. Bawa batu, lari, pergi bubuh, ambil lagi batu-batu kerikil ni. Macam tu. Rasulullah cerdik. Budak-budak lain, mereka ambil dengan tapak tangan, nak pergi bubuh. Mula-mula Rasulullah pun ambil dengan tapak tangan, lari, pitak. Lari, pergi letak. Rasulullah cerdik. My idea. Rasulullah kata nak bagi menang, senangnya bukan nak kecoh. Ini cerdik. Rasulullah bubuh batu dalam kain. Rasulullah pakai kain pelikat. Izar Rasulullah pakai kain pelikat. Rasulullah ambil batu, bubuh dalam kain tu. Jadi kereta surung, duk angkat tu. Allah tak izinkan. Bila Rasulullah angkat, dia mulalah nampak betih, nak nampak lutut duk angkat-angkat tu. Maka Rasulullah jatuh pengsan juga. Tak menang lah sukan nikah tu. Yang penting Allah tak izinkan Rasulullah mendedahkan aurat walaupun belum ada hukum tutup aurat. Allah jaga. Ini yang kita sebut ma'sum. Begitu juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh hamba yang Rasulullah merdekakan, anak angkat Rasulullah, hamba Rasulullah iaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah meriwayatkan, aku tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaf keliling Kaabah. Bila aku tawaf, waktu tu tuan-tuan kena faham, di keliling Kaabah ni ada hampir 360 berhala. Rasulullah belum jadi Nabi, belum jadi Rasul, berhala penuh. Banyak berhala dalam Masjidil Haram. Jadi Zaid bin Harithah, hamba Rasulullah, kemudian Rasulullah merdekakan dia, maula Rasulullah, hamba yang dimerdekakan, anak angkat Rasulullah. Bila dia tawaf sebelah Rasulullah ni, sampai ke berhala, dia pun lamisaha, dia sentuh, dia usap. Sampai kat berhala, dia pegang dengan tangan dia pegang, sentuh, nak ambil berkat kot, sentuh berhala. Maka fanahahu Rasulullah, kata Zaid, Nabi Muhammad tak bagi you. Nabi Muhammad larang. Jangan duk pegang. Okey, tu pusingan pertama. Pusingan kedua, Zaid ni dia bukan ketegak, dia nak tengok reaksi Nabi. Dia pergi pegang lagi berhala, maka Rasulullah bertegah. Aku dah habaq dah tadi, jangan pegang. Walaupun belum ada hukum lagi apa semua, tapi jiwa Rasulullah tak pernah sembah berhala, bahkan Rasulullah benci berhala. Rasulullah tak percaya itu sebagai Tuhan. Allah jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Sekarang ni kita sampai cerita Rasulullah umur 35 tahun, bergotong royong, bermasyarakat, turun bersama orang ramai. Rasulullah ni rajin, ringan tulang. Sama-sama angkat batu apa semua. Dan kita cerita tadi, cerita
Al-Abbas mencadangkan angkat kain untuk jaga tak mau bagi sakit Rasulullah, semua kita cerita dah. Dan bagi orang Arab ni biasa, mereka tawaf telanjang pun biasa. Kalau takat selak kain untuk nak alah batu ni, tak ada satu yang mengaibkan. Cuma Allah tak izinkan. Orang Arab tawaf telanjang kan. Orang Arab yang duduk tanah halal, mereka akan masuk ke tanah haram. Ada satu baju khas yang dijual. Kalau tak beli, maka mereka wajib tawaf telanjang. Kecuali penduduk haram Mekah, mereka boleh tawaf dengan pakaian. Satu lagi tentang wukuf di Arafah. Sebelum Nabi jadi Rasul, sebelum Nabi jadi Nabi dan Rasul, Rasulullah pernah buat haji. Haji ketika Nabi belum jadi Rasul, belum jadi Nabi. Orang-orang Quraisy ni, mereka ada ego, ada takabur besar diri. Mereka tak mau wukuf di Arafah. Sebab ramai orang bersesak-sesak, mereka tak mau duduk tempat tu. Mereka wukuf, hari wukuf 9 Zulhijjah. Itu memang sejak zaman jahiliah lagi. Mereka wukuf di Muzdalifah. Orang ramai wukuf di Arafah, Quraisy tak mau berimpun-rimpun dengan orang ramai. Mereka duduk tempat asing, tempat istimewa di Muzdalifah. Mereka duduk di Muzdalifah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak macam Quraisy yang lain. Musim haji, Rasulullah wukuf di padang Arafah. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im kata, aku melihat Rasulullah wukuf di Arafah dan aku heran. Orang Quraisy mereka panggil Al-Humus. Al-Humus ni bangsawan Quraisy tak layak wukuf bersama orang ramai di Arafah. Mereka akan duduk di Muzdalifah. Jadi Jubair bin Mut'im kata, kenapa kamu wukuf di sini sedangkan kamu ada Al-Humus, iaitu Quraisy wukufnya di Muzdalifah. Nabi tawaduk, Nabi nak beramai-ramai dengan orang, yang mana kemudiannya bila Nabi dah jadi Rasul, disyariatkan haji. Apa kata Nabi? Al-Hajju Arafah. Haji mesti wukuf di Arafah. Tang lain tak sah. Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu rukun terpentingnya ialah wukuf Arafah. Macam tu. Untuk memecahkan kesombongan Quraisy. Nabi Quraisy. Tapi Quraisy Nabi tawaduk, merendah diri bersama orang ramai. Begitu. Alasan orang Quraisy ni, mereka kata kami ni, alasan mereka kata kami ni penduduk tanah haram. Arafah tu tanah halal. Jadi kami bila buat ibadat haji, tawaf di tanah haram, wukuf, kami takkan keluar daripada tanah haram. Sebab Arafah tu tanah halal. Mereka tak mau, mereka kata kami tak mau keluar ke tanah halal, kami nak duduk tanah haram. Orang luar tak apalah, duduk mereka wukuf di Arafah. Kami penduduk tanah haram, jadi kami wukuf di Muzdalifah. Muzdalifah tu tanah haram. Mina pun tanah haram. Arafah dia tanah halal. Okey, baik. Kemudian Quraisy bertelingkah tentang siapakah yang paling layak meletakkan Hajar Al-Aswad di tempat asalnya. Kemudian mereka bersepakat untuk melantik seorang hakim, iaitu orang pertama yang memasuki masjid. Masuk ke mana ni? Pintu ada banyak. Mereka bincang, tak payah kita bergaduh lah. Mereka bergaduh nak letak Hajar Aswad. Mereka tunjuk satu pintu. Pintu tu nama Bab Abi Syaibah. Pintu tu ada di antara Safa dan Marwah. Kalau kita sa'i Safa Marwah, kita kena keluar kita di tengah-tengah tu. Nama Bab Abi Syaibah. Pintu kot tu lah. Dia berkata kita tengok pintu tu, kita tunggu. Siapa yang masuk satgi ikut pintu tu, kita akan pegang dia, kita lantik dia jadi hakim. Tidak ni pun nak bergaduh, berebut nak letak Hajar Aswad. Angkat batu boleh gotong royong, bina Kaabah boleh gotong royong. Hajar Aswad tu berebut, pakat-pakat nak kemuliaan, nak bangga. Jadi Allah ilhamkan kepada mereka. Fakana awwalu dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan orang pertama memasuki masjid melalui pintu Bab Abi Syaibah tu. Bab Abi Syaibah.
Fafarihat Quraisyun, mereka bergembira, wa qalu radina bil amin, dan mereka berkata kami bersetuju dengan orang amanah ni. Oh, ni personok al-amin. Rasulullah masuk, oh ni pun pakat setuju dengan hukuman apa saja Nabi cakap, mereka akan pegang dengan kata-kata Nabi. Tak susah mana pun. Fawada'a al-hajara fi rida. Baginda meletakkan batu Hajar Aswad di dalam selendangnya. Rasulullah ada selendang tebau tu. Rasulullah hampak, Rasulullah pegang Hajar Aswad tu, Rasulullah letak. Hajar Aswad ni dulu satu ketui batu, Hajar Al-Aswad. Seketui. Sekarang ni dia pecah, dia ada serpihan-serpihan dia aja. Yang kita duk tengok frame tu bukan Hajar Aswad, tu frame dia, dalam itu ada batu hitam, Hajar Al-Aswad. Sekarang ada berapa biji je dalam tu, serpih-serpih ya. Baginda meminta setiap ketua kabilah memegang tepi-tepi selendang itu. Kemudian baginda menyuruh mereka sama-sama mengangkatnya. Setelah sampai ke tempat asalnya di penjuru Kaabah, baginda memegang batu itu dengan tangannya yang mulia dan meletakkannya di tempat asalnya. Dengan cara itu baginda berjaya menghapuskan pertelingkahan tadi. Kaum Quraisy terpegun dengan kekuatan fikiran baginda. Mereka berebut, puas hati, puas. Akhirnya Rasulullah yang berjaya meletakkan Hajar Aswad di penjuru, di posisinya yang asal. Ni pun cuma jadi kuli tolong angkat penjuru ni, angkat kain sampai dekat, Rasulullah pegang, Rasulullah yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Jadi takat tu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat daripada kuliah sirah kita pada malam ini. Kita mulakan tadi dengan menceritakan perniagaan Khadijah radhiyallahu anha, perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah. Sebelum kahwin dengan Nabi, Sayyidatina Khadijah kahwin dengan dua orang suami yang meninggal dunia kedua-duanya. Suami pertama nama Malik atau terkenal dengan panggilan Abu Halah. Boleh dua orang anak lelaki kahwinan pertama, iaitu anak dia nama Halah, Islam, sahabat Nabi, anak tiri Nabi, Halah. Yang kedua, anak lelaki juga nama Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah ni banyak meriwayatkan tentang sosok tubuh rupa paras Rasulullah, khususnya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Tirmizi. Itu suami pertama, dapat dua orang anak lelaki. Suami kedua Khadijah, nama Atiq bin Abid. Hasil perkahwinan dengan Atiq bin Abid ni dapat seorang anak perempuan nama Hindun binti Atiq. Jadi Khadijah ada dua orang anak, dia nama Hindun. Seorang Hindun lelaki, Hindun bin Abi Halah. Seorang lagi Hindun binti Atiq. Dan seorang lagi Halah binti Halah bin Abi Halah. Halah lelaki, Hindun lelaki, dan ada seorang lagi Hindun perempuan. Jadi tiga orang lah anak Sayyidatina Khadijah. Anak tiri Rasulullah semua tu Islam, belaka Islam. Kemudian dapat dengan Nabi pula 6 orang. Jumlah anak Sayyidatina Khadijah 6 orang dengan Nabi, seorang dengan Atiq bin Abid, 2 orang dengan Abu Halah. 6 tambah 1 tambah 2, 9 orang. Jumlah keseluruhan anak Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi takat tu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah yang kita sampaikan pada malam ini. Bagi yang nak dapatkan kitab ini, yang belum memilikinya, boleh menghubungi saya. Harga kitab ni RM20. RM20 Malaysia, insya-Allah. Ada kitab kita boleh belek, boleh bertalaqi, lebih bermanfaat insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.